Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bertasbih sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kembali seperti biasa kuliah pagi kita bersama dengan kitab Ulumul Quran yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Kita sambung pagi ini antara ayat-ayat yang diturunkan dalam perjalanan Nabi. Contoh yang keempat pagi ini kita sambung ayat 19 surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 19, pertarungan tempur sebelum peperangan Badar. Kita baca hadis. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala nazalat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim fi sittatin min Quraisy, Ali wa Hamzah wa Ubaidah ibni Al-Harith wa Syaibah ibni Rabi'ah wa Utbah ibni Rabi'ah wal Walid ibni Utbah. Qala Ali radhiyallahu anhu fina nazalat hadhihi al-ayah, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu berkata, Allah menurunkan ayat 19 surah Al-Hajj. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua kumpulan yang bertempur, yang berperang tentang Tuhan mereka. Ayat penuhnya begini. Ada dua kumpulan, kata Allah, mereka bertempur, mereka berperang fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Satu kumpulan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperang kerana Allah. Satu kumpulan lagi berperang kerana berhala, kerana Taghut yang dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan ni peperangan pertama, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. Tentera Islam jumlahnya sikit, 313 orang. Sama dengan jumlah tentera Talut ketika menentang tentera Jalut. Allah Subhanahu wa taala sebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Sudah banyak kali tentera yang sikit berjaya mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 313 orang tentera Nabi bertempur dengan tentera Abu Jahal, hampir-hampir 1000 orang. Ada pendapat 950 orang ke 1000 orang. Allah memberi kemenangan besar kepada Nabi dengan diturunkan malaikat. Mula-mula malaikat turun 1000, kemudian turun lagi sampai 5000, 6000. Dan dalam peperangan ini, sebelum berlaku peperangan ini, ikhtasamu, mereka bertengkar, mereka bertempur
sebelum nak perang real tu, berlaku pertarungan tempur. Tentera kafir, jaguh mereka, 3 orang keluar untuk bertempur, dan bagi pihak Islam juga menghantar 3 wakil, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan Ubaidah bin Al-Harith. Kata Abu Zar, ayat ni diturunkan fi sittatin min Quraisy, 6 orang Arab Quraisy. 6 orang tu 3 tokoh wakil Islam, 3 orang tokoh lagi wakil kafir Quraisy. 3 lawan 3. Peperangan tempur ni Islam menang. 3 orang Islam lawan 3 orang kafir, dan 3 orang kafir ni nama Syaibah, Utbah dan Al-Walid. 3-3 ni mati terbunuh. Jadi sebelum berlaku perang, perang tempur ni Islam menang 3-0. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fina, kerana kamilah nuzilat hadhil ayah, ayat ini diturunkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan dalam peperangan ini Abu Jahal mati dibunuh. Abu Jahal mati dibunuh dalam peperangan ini. Sebab tu Imam Al-Bukhari letakkan hadis ni dalam kitab sahihnya di bawah tajuk Al-Maghazi, peperangan-peperangan. Dan babnya ialah babu qatlu Abi Jahal, bab terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hakam. Nama dia Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Itu nama penuh dia. Dia dipanggil Abul Hakam, bapa kecerdikan, orang cerdik. Tapi Nabi SAW mengubah gelarannya kepada Abu Jahal. Nabi ubah. Orang duk panggil bapa kecerdikan, Nabi ubah kepada bapa kejahilan, Abu Jahal. Kerana dia ni cerdik, tapi dia punya jahat. Dia sula, dia tikam kemaluan seorang perempuan dengan besi yang tajam, besi yang panas. Dia tikam kemaluan Sumayyah sehingga mati terbunuh. Nabi tak boleh terima tindakan bodoh, tindakan jahat Abu Jahal. Maka Nabi panggil dia bukan Abu Hakam, bukan bapa kecerdikan, tapi bapa kejahilan, Abu Jahal. Ini Abu Jahal, dia mati terbunuh dalam perang Badar ni. Ada hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf cerita, waktu duk tengah perang Badar tu, tiba-tiba datang 2 orang kanak-kanak. Seorang berdiri sebelah kananku, seorang lagi berdiri sebelah kiriku. Hak seorang ni nama dia Mu'ath bin Amru bin Jamuh. Hak seorang lagi pula nama Mu'awwas. Mu'az dan Mu'awwas. Mu'awwas anak Afra. Mu'awwas bin Afra. Hak belah kanan ni bisik dekat Abdurrahman bin Auf. Dia kata, wahai pakcik, pakcik kenal tak mana satu Abu Jahal? Saya tak kenal ni. Pakcik tolong tunjuk Ustaz, mana satu Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf tanya dia. Dia bisik. Abdurrahman bin Auf tanya, nak buat apa kat dia? Mu'az yang kata kanak-kanak kecil ni, dia kata, aku nak bunuh Abu Jahal. Pasal aku duk dengar di Mekah dulu dia duk caci Nabi, dia duk maki Nabi, dia pernah cekik Nabi, dia pernah buat macam-macam kat Nabi. Kalau dapat kat aku nak bunuh. Tapi aku tak kenal mana satu. Abdul Rahman bin Auf kata, satgi kalau aku nampak aku abang kat hang. Belah ni pula bisik, pakcik kenal tak mana Abdul Rahman? Mana Abdul Rahman pula? Mana Abu Jahal? Abu Jahal mana satu? Hang nak buat apa? Aku nak bunuh dia. Macam tadi juga. Pasal apa ni berbisik? Pasal kawan ni tak mau bagi kawan tu dengar rancangan dia. Orang hak belah kiri ni pula, budak belah kiri ni, dia tak mau bagi budak belah kanan bunuh. Dia pun nak fastabiqul khairat, belum-belum nak buat benda baik. Benda baik tu nak bunuh Abu Jahal dalam perang Badar ni. Biar aku yang boleh bunuh, jangan bagi dia. Tengah duk tu macam tu, Abdul Rahman bin Auf dia nampak Abu Jahal. Dia kata, tu sana tu Abu Jahal. Abu Jahal ni besar, tinggi. Tu yang besar, yang tinggi tu, itu Abu Jahal. Maka dua-dua orang ni kiri kanan ni lari, terekam kasaqar, seperti burung lang, lari laju, pum, terekam, dan mereka bertarung
Mereka berjaya cantas kaki Abu Jahal. Tak berjaya bunuh, tapi berjaya cantas. Muawaz ni dia mati syahid. Muaz bin Amru ni, Muaz dia tak mati. Muawaz mati syahid. Mereka dua orang ni, mereka kecil. Nak lawan kuat atas tak boleh lah, sebab mereka pendek. Mereka guna pedang, mereka tikam, mereka takik, mereka cantas kaki Abu Jahal. Putus kaki Abu Jahal. Melutut Abu Jahal. Dia tak boleh berdiri dah. Dia jatuh. Kemudian nak dipendekkan cerita, setelah selesai perang Badar, Nabi SAW tanya para sahabat, siapa nak pi tengok mangsa-mangsa yang mati terkorban? Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, saya nak pi tengok. Nabi kata, pi tengok yang mana Islam, kamu pi tengok Islam, kamu tak sebelah. Ini syuhada, mati syahid. Yang mana kafir, kita tak setempat. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dia duduk cari. Dia kena, yang mana menerap tu dia kena kalih lah, nak tengok muka apa semua. Yang mana Islam tak setempat, yang mana kafir tak setempat. Asing. Ada satu mayat tu menerap. Besar orang dia, tinggi besar. Abdullah bin Mas'ud dia kalih tengok Abu Jahal. Kali-kali tengok Abu Jahal. Abu Jahal duduk pegang janggut. Tak mati lagi orang tua ni. Abu Jahal duduk pegang janggut. Maka Abdullah bin Mas'ud pun ambil pedang nak tikam dia lah. Dan lagi Abu Jahal tanya, kaifa ad-dairah al-yawm? Macam mana hari ni, siapa menang? Abu Jahal tanya. Kaifa ad-dairah al-yawm? Macam mana natijah peperangan hari ni? Lana am alaina? Kami menang ke atau kami ditewaskan? Kami menang ke hampa menang? Abu Jahal tanya. Maka Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud kata, kami menang. Kemudian cakap banyak tak mau. Abdullah bin Mas'ud dia pegang kepala Abu Jahal, pegang rambut Abu Jahal, dia ambil pedang dia, pegang rambut Abu Jahal, dia takik putih kepala. Pada muka putih kepala mati ya. Putih kaki tak mati lagi, putih kepala mati. Kemudian dia bawa kepala Abu Jahal tu, dia mai tunjuk dekat Nabi SAW. Ada riwayat dia mai cerita kat Nabi, dia cerita, saya berjaya bunuh Abu Jahal. Nabi kata kat dia, Allahul ladzi la ilaha illahu. Betul ke? Hang sanggup sumpah ke dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali dia? Betul ke hang bunuh dia? Nabi tanya 3 kali. Betul ya? Dia kata, wallahi. Betul. Nabi punya seronok lah, Masya Allah. Kemudian Nabi kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, jom kita pergi tengok dia. Jom kita pergi tengok mana Abu Jahal yang kata dah mati ni. Bila sampai di situ, barulah Abdullah bin Mas'ud pegang rambut, angkat kepala. Angkat kepala seketui gitu. Abu Jahal dah mati, dibunuh. Yang bunuh dia ni semua budak kecil-kecil. Muaz, budak kecil. Muawaz, budak kecil. Abdullah bin Mas'ud ni, dia bukan kanak-kanak, tapi dia punya badan dia kecil. Abdullah bin Mas'ud ni, dia kalau kita nak kata OKU lah di kalangan sahabat. Kerana disebut Abdullah bin Mas'ud ini, dia alim. Dia, Nabi kata, khudul Quran min arba'. Belajarlah Quran. Ambillah Quran daripada 4 tokoh. Antara 4 orang yang Nabi sebut ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia punya ketinggian dia sama dengan orang duduk ni. Saya duduk tinggi ni. Tinggi ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Orang pendek. Orang kenet. Orang kecil. Abdullah bin Mas'ud ni dia orang kecil. Dia kalau berdiri sama dengan orang duduk je. Tinggi ni ya. Jadi yang bunuh ni semua kecil-kecil belakang. 2 orang kanak-kanak, seorang dewasa tapi badan kecil, orang kenet. Kita pun ada dulu pelakon kan, Ibrahim pendek apa semua, param jenis rendah-rendah tu kan. Macam tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Walaupun dia kecil tapi ilmunya seperti lautan. Dia pernah terselak kaki dia tu, nampak betih kerin dia tu, nampak dia naik atas satu pokok, dia nak kepak rantin, nak jadikan kayu sugi Nabi. Kerana dalam satu musafir, Nabi terlupa bawa miswak kayu sugi. Abdullah bin Mas'ud dia panjat pokok, dia kepak satu rantin, dia nak buat turun. Tiba-tiba datang angin ribut, pokok tu goyang-goyang. Dan angin tu selak seluak dia, nampak betih kerin dia tu tak ada isi, kecil kerin. Betih kerin yang sangat kerin. Kita orang panggil je betih kerin, tapi besar seketui macam tu kan. Abdullah bin Mas'ud betih kerin dia kecil sungguh.
Maka sahabat-sahabat yang ada bawah pokok tu duk tengok, duk senyum, duk tergelak. Nabi kata hampa gelak kat dia. Bukan dia penghina dia. Nabi kata hampa gelak kat dia. Akhirat nanti betih kering Abdullah bin Mas'ud ni kalau ditimbang dengan Bukit Uhud, betih dia berat lagi daripada Bukit Uhud. Timbang dengan Bukit Uhud besar. Betih kering dia timbang dengan Bukit Uhud. Betih kering dia lebih berat. Masya Allah. Jadi inilah ayat yang diturunkan. Kita baca ayat penuh ni, ayat 19. Panjang ayat ni, 19 sampai ayat 22. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua kumpulan yang bertempur tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang kafir qutti'at lahum thiyab, dibuatkan potongan baju untuk mereka, baju yang diperbuat daripada api neraka. Dah duduk dalam neraka pakai baju tu pun baju api. Dibuatkan bagi mereka potongan baju daripada api neraka. Tak cukup dengan tu, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituang, disiram atas kepala mereka hamim, air panas. Air besi yang mendidih, yang sangat panas, dituang atas kepala. Bila tuang atas kepala, kepala berlubang. Air tu akan mengalir masuk dalam badan. Yusharu bihi ma fi butunihim, rosak binasalah apa-apa yang ada dalam perut mereka. Usus ni habis terbakar, rosak habis. Wal julud, dan juga kulit-kulit habis melecur. Tak cukup dengan tu, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka batang-batang besi. Malaikat akan handuh, pukul mereka dengan batang-batang besi yang sangat besar. Besi ni kalau dipukul bukit pun hancur. Mereka nak lari keluar. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka cuba hendak lari keluar daripada neraka, min ghammin, kerana kesengsaraan neraka, u'idu fiha, malaikat akan tangkap mereka, mereka akan dilempar kembali ke dalam neraka. Wadhuqu, dan malaikat kata rasakan pada muka, rasakan, wadhuqu azabal hariq, azab yang sangat panas membakar. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula orang-orang beriman, khususnya yang berperang pada perang Badar ini, dan juga secara umum semua orang-orang yang beriman, innallaha yudkhilul ladzina amanu, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal salih, jannatin, ke dalam beberapa syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawir, mereka akan diberi pakai perhiasan daripada gelang-gelang, min zahabin, ada gelang mah, wa lu'lu'a, ada gelang batu permata, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam syurga harir, sutra yang sangat lembut. Jadi kita dalam syurga boleh pakai gelang, boleh pakai rantai, boleh pakai baju sutra. Di dunia orang lelaki tak boleh. Di dunia Nabi pernah masuk dalam masjid, Nabi bawa dua benda, tangan kanan dan tangan kiri Nabi angkat. Nabi angkat dua benda, Nabi kata, inna hadzain haramun lidhukuri ummati, dua benda ini sesungguhnya haram kepada umatku yang lelaki, hillul liinathihim, halal untuk umatku yang perempuan. Nabi angkat mah, rantai mah, dan Nabi angkat kain sutra. Laki tak boleh pakai mah dan sutra. Dan kita akan pakai rantai ni, asawir, rantai gelang ni, saya dah sebut itu, ambil wuduk, basuh tangan sampai siku dan basuh bagi lebih. Kerana sejauh mana air wuduk kita sampai, sebanyak itulah diberi pakai gelang. Gelang tangan ni sampai ke sini, sampai ke ketiak ni. Masya Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Baik, kita teruskan lagi dengan contoh yang kelima, ayat yang diturunkan dalam Musafir Nabi, ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13.
An ibni Abi Mulaikah qala annaha nazalat bi Makkah yaumal fathi. Daripada Ibnu Abi Mulaikah berkata, ayat 13 surah Al-Hujurat, ayat Allah Ta'ala sebut Allah jadikan min dzakarin wa untha, ada orang lelaki perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak supaya kamu boleh kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat ni Allah nak bagi tahu laki ke perempuan ke semua hamba Allah. Bangsa apa, warna kulit hitam ke apa ke, Allah tak pandang semua tu. Yang Allah pandang ialah amalan kita, ketakwaan kita. Jadi kata Ibnu Abi Mulaikah, ayat ini diturunkan di Mekah yaumal fathi, pada hari pembukaan kota Mekah. Lamma raqiya Bilalun ala zahril Ka'bah, iaitu ketika Bilal radhiyallahu anhu memanjat Kaabah. Bilal ni dia panjat Kaabah. Nabi suruh dia panjat naik atas Kaabah. Wa adzana, dan melaungkan azan di atas Kaabah. Nabi suruh dia naik. Faqala ba'dun nas, maka sebahagian manusia berkata, ahadzal abdul aswad yu'adzin ala zahril Ka'bah, adakah patut seorang bekas hamba berkulit hitam melaungkan azan di atas Kaabah? Ada orang duk kata gitu, dah lah hitam, dulu biasa jadi hamba, naik atas Kaabah, berdiri pijak Kaabah, azan atas Kaabah. Cari orang lain, patut ke lantik dia, suruh dia. Maka Allah Ta'ala turun ayat ni. Ayat nak bagi tahu putih ke hitam ke Allah tak pandang. Yang Allah pandang hati. Allah tak pandang warna kulit, Allah tak pandang bangsa, Allah tak pandang hidung mancung ke, kembang ke, Allah tak pandang rambut lurus ke, rambut rintin ke, tak pandang semua. Bilal ni dia tersangat hitam. Hitam dia sama dengan hitam kelambu Kaabah. Hitam sungguh. Orang Afrika. Tapi hati dia mulia. Dia khidmat dengan Nabi. Malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar bunyi derapan kasut Bilal duk berjalan, kaki Bilal duk berjalan-jalan dalam syurga. Semua kita tahu. Bila Nabi turun ke bumi, Nabi tanya, wahai Bilal, hadis ni, tolong cerita dekat saya, apakah amalan istimewa yang kamu buat? Bilal kata, tak ada apa amalan istimewa, cuma saya ni kekal berwuduk. Batai aja, terbuang angin je, pi ambil wuduk. Lepas buang air, ambil wuduk. Batai je, ambil wuduk terus. Itu amalan Sayyidina Bilal. Tak wajib, tapi bagus dia. Mengekali wuduk. Dan lepas ambil wuduk pula, saya semayanglah 2 rakaat yang kita panggil sunat wuduk. Itu Bilal. Terkentutnya, pergi ambil wuduk. Kita kentut pagi ni, Zuhur sekali baru ambil wuduk. Ada orang dah 10 kali kentut pun tak ambil wuduk lagi. Sayyidina Bilal batai terus ambil wuduk. Ambil wuduk terus sembahyang 2 rakaat. Allahu akbar. Hitam pun tak apa. Amal soleh dia tu masya-Allah. Nabi dengar bunyi derapan kasut dia. Tadi kita cerita Abu Jahal. Abu Jahal ni putih, segak, wangi, badan pun tegap. Apa gunanya kalau jadi musuh Allah? Jadi ayat ni diturunkan, Allah mengangkat darjat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Satu lagi saya nak pesan, kita bila ambil wuduk, Nabi janjikan selepas ambil wuduk, ambil bagi sempurna dengan penuh adab, basuh bagi elok. Lepas ambil wuduk, Nabi kata siapa baca doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita sambung lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Dan ada riwayat Imam Hakim baca sikit lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa baca doa lepas ambil sembahyang,
futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan baginya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk pintu syurga mana yang dia suka, boleh pilih. Jadi kita bacalah. Paling pendek baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat tu pun tak apa. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Macam kita mengucaplah, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruh Allah. Cukup. Nak cakap Melayu pun tak apa. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hamba Allah, pesuruh Allah. Habis kita basuh dua-dua kaki, keluar balik ayat, angkat tangan. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Cukup. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kita tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, itu lagi baik. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita tambah sikit lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu hadis riwayat Imam Hakim. Semua tu hadis sahih. Janji Nabi. Saya ada satu kitab, nama kitab Jalan ke Syurga. 40 hadis jalan ke syurga. Nabi menjanjikan syurga. Antaranya ialah kita jangan lupa wuduk sempurna. Selesai wuduk, jangan tinggal. Baca doa lepas berwuduk, insya-Allah. Kemudian satu lagi kita sebutkan ayat Quran yang turun dalam perjalanan Nabi. Kita masukkan di bawah tajuk gelincir akidah. Boleh jadi murtad orang yang mempercayai bintang tertentu menurunkan hujan. Bila hujan turun, dia kata ni pasal pembenihan awan, ataupun dia kata hujan ni turun pasal bintang-bintang tertentu. Dia percaya macam tu akidahnya, maka gelincirlah dia punya akidah. Boleh jadi murtad. Surah Al-Waqi'ah ayat 82. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah fa asabana matarun zata lailatin فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي رواه البخاري ومسلم. Daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami musafir bersama Nabi. Amal Hudaybiyah, pada tahun yang berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Kami musafir dengan Nabi. Fa asabana matarun zata lailah. Pada satu malam ketika kami dalam perjalanan, kami ditimpa hujan lebat. Hujan. Maka kami pun berhenti, berehat, pacak kemah semua. Kami pun masuk kemah, berehat, tidur di tempat tersebut. Hujan lebat malam tu. Esok pagi, fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Pagi besok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat subuh. Thumma aqbala alaina. Habis sembahyang subuh, Nabi menghadap kami. Nabi beralih tengok kami. Nabi muka ke muka. Nabi menghadap muka kami. Faqal, dan Nabi bertanya, atadrun madza qala rabbukum? Adakah kamu tahu apa yang Tuhan kamu cakap? Kamu tahu tak ada satu benda Tuhan kamu bercakap dengan kamu? Kamu tahu tak apa yang Tuhan cakap?
Qulna, kami kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Allah dan Rasul saja yang tahu. Tuhan cakap apa? Nabi nak bagi tahu Tuhan Allah Ta'ala ada berfirman. Sebelum Nabi nak sampaikan, Nabi tanya dulu, tahu tak ada satu firman Tuhan terhadap kamu? Sahabat kata, kami tak tahu apa Tuhan cakap, apa Tuhan kata, kami tak tahu. Allah dan Rasul je tahu. Nabi kata, qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi hari ini, ada di kalangan hambaku yang beriman kepadaku, dan ada juga di kalanganku hambaku yang kafir denganku. Ada yang beriman, ada yang jadi kafir pagi ini. Kemudian Nabi huraikan, فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي. Sesiapa yang berkata, kita mendapat hujan. Kami di utara ni petang-petang hujan sekarang. Nabi kata bila turun hujan, siapa yang bercakap, mutirna, kita dapat hujan ni kerana 3. Yang pertama kerana birahmatillah, hujan rahmat Allah, wa birizqillah, hujan Allah bagi rezeki, wa bifadlillah, dan dengan limpah kurnia Allah. Hujan ni pasal apa? Pasal rahmat Allah, pasal rezeki Allah, pasal limpah kurnia Allah. Siapa yang cakap macam ni, maka dia beriman denganku. Hujan turun, kita baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini membawa manfaat. Lepas tu kita kata hujan ni pasal rahmat Allah, hujan ni pasal rezeki Allah, hujan ni pasal fadlillah, kurniaan Allah. Siapa cakap 3 benda ni, dia beriman kepada Allah. Dia memang beriman dah. Dia cakap tu, iman dia makin bertambah, makin kuat. Fahuwa mu'minun bi. Dia beriman denganku, kata Allah. Ini hadis kursi. Siapa cakap macam tu, dia beriman denganku, kata Allah. Hujan dengan rahmat Allah, hujan dengan sebab rezeki Allah, hujan dengan sebab limpah kurnia Allah. Siapa cakap macam tu, dia beriman denganku. Kafirun bil kawakib. Dia tidak mempercayai bintang-bintang. Dia beriman dengan Allah. Dia tak beriman dengan bintang. Wa amma man qala mutirna binajmi kadha wa kadha. Dan adapun orang yang berkata, kita mendapat hujan dengan sebab bintang sekian-sekian, bintang tertentu, fahuwa mu'minun bil kawakib. Allah kata, orang tu dia beriman dengan bintang. Kafirun bi, dia telah menjadi kafir. Aku yang bagi hujan, tapi dia lebih percaya kepada bintang-bintang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Nabi bacakan ayat Quran dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam cerita tentang hujan ni, turun satu ayat. Yang kita nak highlightkan, ayat ni turun dalam musafir Nabi. Malam tu hujan, pagi besok Nabi jadi imam dan Nabi bagi tazkirah. Nabi membacakan, Nabi menyebutkan hadis kursi, bagaimana kita nak bercakap apabila hujan turun. Kita katalah hujan rahmat, hujan Allah nak bagi rezeki, hujan limpah kurnia Allah. Allah Ta'ala berfirman, surah Waqi'ah, ayat 82, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ini ayat dia. Ayat setelah ada yang kata hujan kerana bintang, Allah Ta'ala turun ayat, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah, yakni hujan itu rezeki, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, untuk kamu mendustakan Allah. Allah yang bagi hujan, tapi kamu kata sebab sekian-sekian-sekian, tu yang jadi hujan, kamu mendustakan Allah. Jangan jadi macam tu lah. Jadi kita rasa takat ni dulu. Mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat, insya-Allah. Besok kita sambung lagi. Ayat yang turun dalam musafir antaranya ialah surah Al-Munafiqun. Allah turunkan dalam satu perjalanan Nabi ketika ketua munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul
dia hina Nabi, dia caci maki Nabi, maka Allah turunkan satu surah penuh dalam perjalanan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.